إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini lagi sekali dan untuk kesekian kalinya kita merafakkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk sama-sama lagi dalam majlis Allah pada pagi ini, iaitu dalam kuliah khas online Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang ditaja oleh hamba Allah sekeluarga dari Geluguk Pulau Pinang. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga mereka keluarga yang dirahmati oleh Allah dan sentiasa dinaungi dengan rahmat Tuhan dan diberkati seluruh kehidupan, dijadikan anak-anak yang soleh-soleh. Takdir yang ditentukan oleh Allah kepada mereka ialah takdir yang baik-baik. Amin. Tajuk yang ditengahkan pada kita pada pagi ini ialah kebergantungan kepada Allah, berdamai dengan takdirnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kehidupan kita di dunia ini ibarat seperti Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita melayari ataupun berlayar di tengah lautan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seringkali bila mana kita berlayar di tengah lautan, lautan yang luas, berbagai kemungkinan boleh berlaku terhadap kapal yang kita layari. Dalam permulaan sesebuah bahtera
belayar, olehnya pada awal-awal pelayaran itu biasa. Seumpama seperti kita naik kapal daripada Kuala Kedah ke Langkawi. Baru mula keluar daripada Kuala Kedah, jadi alun dia ataupun ombaknya biasa seperti lautan. Tetapi nanti bila kita sampai di tengah-tengah laut, ketika itu kapal kita baru kita rasa alun dia. baru kita rasa alun memukul kapal ataupun bahtera kita. Bila mana kita dipukul ombak, kapal yang kita naik itu akan melambung, menjadikan setiap penumpang dia tidak selesa, pening, meloya, muntah dan sebagainya. Itulah perumpamaan kita hidup di atas muka dunia ni. Semakin jauh bahtera kita belayar, semakin hebat pula badai dan ombak melanda. Bahkan pukulan-pukulan ombak itu seperti tidak ada henti dan tidak akan habis. Selagi mana kita belayar, selagi itu kita dipukul oleh ombak. Kadang-kadang kapal yang kita layari itu berdepan dengan risiko tenggelam. Begitulah kita hidup di atas muka dunia ni. Tak pernah berhenti kita dipukul dengan pelbagai jenis ibtila ataupun ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dalam situasi yang kita duduk ni, kita mengharapkan kita selamat sampai ke tujuan perjalanan. Kalau kapal dia ada destinasi yang dia nak sampai. Kalau hidup, destinasi yang dia nak sampai ialah mati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam situasi yang serba tidak menentu ni, pengharapan ataupun pergantungan kita hanya tempatnya ialah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal apa kita kena bergantung hanya kepada Allah sahaja? Sebab bergantung kepada Allah bermakna kita berpaut di tempat pergantungan yang kukuh. Sementara bergantung kepada selain Allah ialah pergantungan yang lemah, seumpama seperti rumah laba-laba. Dengan makna yang lain, pergantungan kepada selain Allah ialah pergantungan yang tidak ada makna dan erti. Seolah kita tak bergantung kepada apa pun. Bermakna kita tak bergantung kepada suatu apa pun. Itu perumpama bergantung kepada selain Allah. Tetapi bila mana kita bergantung kepada Allah, berarti kita bergantung di tempat pergantungan yang sangat kukuh. Dzul quwwatil matin, iaitu
Allah yang memiliki kekuatan yang kukuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka di atas sifat Allah yang maha berkuasa, maha segala-galanya, maka tempuhilah kehidupan ini dengan pergantungan kepada yang sangat kuat dan sangat gagah. Maha kuat dan maha gagah, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam berhadapan dengan situasi-situasi seperti yang kita sebutkan tadi, masalah yang tak pernah berakhir. Tadi saya terbaca dalam berita harian online. Dalam berita harian online ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia menyebut tentang WHO sangsi vaksin mampu tamatkan pandemik COVID-19. Pasal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, makhluk semua lemah. Makhluk semua tak berdaya dan tak mampu berbuat apa-apa. Itu situasi sekarang. Sampai ke tahap ni, dia pun nampak tak mampu nak settle masalah COVID-19. Sedangkan dia badan kesihatan sedunia. Sebab itu apa segala pun, dia kena merujuk kepada Tuhan kepada COVID tu, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kata ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masalah-masalah yang berlaku ni dia seumpama seperti anjing. Bila mana kita disalak oleh anjing, kita sibuk nak baling batu ke, baling tongkoi ke anjing, dia tak menyelesaikan masalah. Entah-entah kita akan diterkam dan akan diserang oleh anjing. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana cara kita nak menghadapi situasi itu? Kata ulama, panggil tuan anjing. Panggil tuan anjing, mai ambil anjing dia ni. Itu cara dia. Maka sebab tu umat Islam mesti faham situasi ini. Hari ini situasi semakin kritikal. Contoh, dalam tempoh 2 tahun saya tak ke Kuala Lumpur. Di atas situasi yang berlaku lah, masjid masih belum dibuka. Ramai orang-orang yang kita kenal meninggal. Meninggal dengan sebab COVID ni lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita duk kisah dengan COVID. Kita tak panggil tuan COVID. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tak kelang kabut nak panggil, nak bergantung, nak minta tolong kepada yang mencipta COVID tu. Cuba tanya Jabatan Agama negeri-negeri, adakah di sana mereka jadi seperti bomba? Faham tak? Kalau terbakar, bomba kelang kabut. Macam mana kita gerak orang yang tidur bila mana rumah terbakar? Kita gerak macam ni ke? Bangkit. Rumah terbakar no. Ataupun kita kata, bangkit, rumah terbakar. Macam tu. Bagaimana situasi orang yang pegang urusan agama mengarahkan kepada semua umat
mai kita balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah macam tu? Sedangkan badan-badan agama lah yang berperanan ketika ini untuk bawa manusia balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sesungguhnya kita bukan berkomunikasi, berhubungan dengan zat yang mati. Kita sedang berhubungan dengan zat yang maha hidup. Kalau ada masalah 5, kena buka 5 fail. Kalau masalah 10, kena buka 10 fail. Kalau masalah 1,000,000, kena buka fail 1,000,000. Sebab Tuhan ni, dia seperti ni. Kalau kita nak dimurahkan rezeki, jadi kita pergilah kepada Jabatan Ar-Rahman, Jabatan Ar-Rahim, ataupun Jabatan Ar-Razzaq. Maksudnya kita masalah apa? Kita merujuk kepada masalah dalam fail, ataupun bidang, ataupun pengkhususan yang kita nak minta. Kalau kita kena zalim dengan orang, jadi kita serulah nama Allah yang namanya Al-Jabbar, Al-Muntaqim, Al-Qahhar. Begitu. Contoh di dunia, kita nak masuk, kita beli handset baru. Lepas tu kita nak akses talian baru. Kita nak masuk, kita nak Celcom. Kalau nak Celcom, pergi Maxis kah? Kena hambat dengan Maxis. Bukan tak ni, tak ni. Faham? Kalau kita nak masuk ayak, buat rumah baru, nak masuk ayak di rumah, tentu kita pergi Sadar kalau di Kedah. Kalau Selangor, orang pergi Syabas. Kalau PTMB nak dapat apa? Orang kata bodoh lah kot. Han ambil yang tali bukan. Boleh ambil air, tali, elektrik. Jadi begitu. Perjalanan hidup ni, kita kena tahu arah. Umat hari ni tak terarah. Tak tahu nak pergi ke mana. Ulama pun tak tolong. Kerajaan pun tak mampu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita kalau kita duk kira makhluk lah, kita tak kira Tuhan. Dia seumpama orang yang tenggelam dalam pasir jernih. Semakin bergerak, semakin tenggelam. Semakin bergerak, semakin tenggelam. Ni situasi yang adalah. Kita harap negara ni diselamatkan segera. Kalau tidak, hancur negara kita. Habis negara kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jalan penyelesaian duduk pada Tuhan. Pemimpin kena solat istikharah, minta Allah pandu, minta Allah tunjuk. Dalam dunia tak boleh buat pandai-pandai sebab dia tuan dia. Jangan buat pandai-pandai. Nanti kena marah dengan Tuhan. Macam orang main rumah kita. Dia sudah duduk dalam satu undang-undang rumah orang. Kecuali kalau tuan rumah kata, buat macam rumah sendiri. Tapi sekalipun buat macam rumah sendiri, tak boleh masuk bilik tuan rumah. Betul tak? Dia tak boleh masuk bilik ayak tuan rumah. Tanda tuan rumah. Nanti kena marah. Kata tu hanya mujamalah saja. Nak pemanis mulut. Bila main rumah orang, kena ikut
tuan rumah. Tuan rumah kata, sila. Tengok dia suruh sila tak mana. Jadi sila ni asal bersila kan. Ni orang Melayu, ada orang Melayu. Sila. Tak mana dia nak suruh bersila. Tapi lah ni, ada kerusi pun sila juga. Sila. Tengok tak mana dia suruh sila tu. Suruh tak ni, pergi lari tu. Dia kata, amboi dia ni. Pandai macam rumah dia pula. Aku sila aku suruh duduk tak ni. Pada pusing duduk tu. Tentu aku nak duduk. Ni undang-undang hidup dalam muka dunia ni kena ikut arahan. Pengarahan dia Allah. Dia ni umpama kita main ke dunia ni seperti kita pergi musafir. Orang yang pergi tempat orang dia sebut dengan orang asing. Orang pergi tempat orang disebut orang asing. Contoh kita orang Kedah pergi duduk di Kelantan. Orang Kelantan main duduk di Kedah. Dapat kerja di Kedah, duduk di Kedah. Cakap kita pun orang tahu kita bukan orang Kedah. Pergi Kelantan, cakap kita pun orang tahu bukan Kelantan. Walaupun cuba cakap, orang tak tiru je, tak sungguh. Itu mana orang asing. Bila pergi jadi orang asing, dia langsung jadi seperti orang buta. Dia perlu kepada orang tunjuk kat dia, kena macam ni, kena begini. Sebab kata ulama, al-gharibu a'ma walau kana basira. Orang asing itu buta sekalipun dia melihat. Di dunia ni Tuhan dah tunjuk pandu. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala lontarkan campak Nabi Allah Adam dan Hawa ke dunia ni, selepas daripada Nabi Allah Adam bersalah dengan Tuhan, makan buah khuldi daripada pohon khuldi. Ketika mana Allah sebut dalam Al-Quran, apa ayat yang Tuhan turun tu, Qul nahbitu jami'a, Qul nahbitu minha jami'a, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kata Allah, hampa turun semua. Ihbitu minha jami'ah. Daripada syurga. Turun semua hampa daripada syurga. Tapi tak apa. Fa'imma ya'tiyannakum minni hudan. Nanti akan datang petunjuk kepada kamu. Sebab tu? Faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa ikut petunjukku, dia tak perlu takut, dia tak perlu sedih, dia akan selamat. Tu Allah pesan. Tak apa, dah hampa buat salah, dah hampa kena turun ke dunia. Tu hukuman. Tapi tak apa, hampa turun ke dunia, nanti petunjuk aku sampai. Pedoman aku sampai. Dunia ni kalau tak ikut petunjuk, binasa, musnah. Dan Allah kata, siapa ikut petunjukku, dia tak perlu takut dan dia tak perlu susah hati. Dia akan selamat. Jadi inilah waktunya. Kita mengajak manusia, menyelamatkan manusia daripada kehancuran hidup di atas muka dunia. Kita hidup sekeliling ni, dalam masyarakat sekeliling. Bukan semua orang berhati manusia. Banyak orang berhati binatang. Mereka kira nak kekah orang lah. Mereka nak ambil kesempatan je di atas kebaikan orang. Di atas ketidakpandaian seseorang. Dia pandai. Kita tahu apa pandai. Dia tak pandai bab-bab ni. Ni aku boleh kena dia.
Ni aku boleh ambil kesempatan di atas dia. Ni orang hadut keliling kita ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab tu orang beriman, dia kena ada satu sensor. Dia panggil firasat. Firasat ni, dia mengikut kepada kekuatan iman seseorang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seseorang yang iman dia kuat, sensor ni dia akan hidup. Dia boleh scan, dia ni siapa? Orang ni main nak tawar sekian-sekian, pelik dia ni. Pelik tu, kena, bila kata pelik, tu kena buat pertimbangan beribu kali. Pasal apa dia berubah macam ni? Pelik, contohnya. Pasal apa dia kata macam ni? Pelik. Tu point lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, jadi subhanallah, hal ni penting. Scanner dalam diri kita dia panggil firasat. Bila demai sanksi, tu kena buat satu perhitungan panjang. Inilah bekalan yang Allah bagi kepada orang-orang beriman. Okey. Macam mana kita hidup atas muka dunia ni, kita kena standardkan ataupun centralize kita dengan Tuhan. Mudah ya. Semua takdir Allah kita kena redha. Tentu ya buah dah. Tajuk dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berdamai dengan takdir Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berdamai dengan takdirnya. Ni situasi dia orang yang telah berkelih dengan takdir. Dia tak ada ilmu lagi. Bila main takdir yang dia tak betul dengan diri dia, dia protes takdir. Tajuk ni suruh berdamai dengan takdirnya. Kalau kita dah ada ilmu, dari awal lagi kita tak berkelih dengan takdir. Kita tak berperang dengan takdir. Dari awal lagi, kita dah menyerahkan diri kita untuk ditakdirkan oleh Allah. Sebab itu dalam rukun Islam yang 6, last kali itu beriman dengan qada dan qadar, baik dan buruk daripada Allah. Berarti orang yang perang dengan takdir ni orang yang tak faham ataupun tak mendalami, tak menunjang dalam diri dia rukun Islam yang 6 tu. Beriman dengan qada dan qadar. Qada tu apa dia? Qada tu tulisan sebelum kita mai dunia. 1000 tahun kelahiran kita ni. 1000 tahun sebelum kita lahir, takdir dah terbentuk. Baik dan buruk. Takdir baik pun dah ditentukan. Takdir buruk pun dah ditentukan. Takdir baik, contohnya Allah tentukan kita solat duha pada hari ini. Tulislah sana. Mai masa tu kita akan bangkit, kita akan buat bayar duha sebab tulisan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita jatuh kepada maksiat mata sebab tulis hadis di sana hari itu. Mata kita akan berdosa. Saat tu akan berlaku. Tak lari sikit pun. Tetapi kita dengan Tuhan ni, sekalipun macam tu, qada ni ada di sana. Tulisan di sana. Qadar hak berlaku hari ni. Hak berlaku saat ni. Kata ulama yang lain, tulisan di sana tu untuk pendapat yang lain dia panggil qadar. Hak berlaku ni dia panggil qada. Khilaf di kalangan ulama. Wala apa pun perkhilafan ulama, qada dan qadar itu ada dua. Baik dan buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Semua daripada Allah. Tetapi tak boleh kata
Yang baik daripada Allah, buruk Allah. Tak boleh. Dia panggil ta'aduban ma'allah. Kita beradab dengan Allah. Sebab tu kita tengok tutup guru, para penceramah, pada saat dia mengakhiri kuliahnya, dia kata yang baik daripada Allah, yang kurang tak baik saya sendiri. Sebenarnya baik buruk semua Allah, tapi tang kata tak boleh kata Allah hak buruk. Beradab ma Allah. Kalau kita boleh buat baik, Tuhan, terima kasih Tuhanku, tentukan aku buat baik. Kalau kita boleh bercakap dengan Tuhan, Tuhan kata, hang yang buat. Faham tak? Bila kita buat baik, kita kata, Tuhanku, ni aku buat baik Tuhan. Aku yang bagi. Kalau kita boleh berdialog dengan Tuhan, macam tu pula. Taib. Maka sebab itu, dengan Tuhan ni dia ada cara-cara untuk kita mendapat keridaan dia. Caranya ialah tidak menentang takdir, tidak mempertikaikan takdir. Ketika itu kita akan mendapat keridaan Allah. Seseorang hamba, dia tak akan diredai oleh Allah sehingga dia reda terhadap takdir Allah pada dia. Allah buat macam mana pun, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua tak apa. Baru dia mendapat keredaan Allah. Ini masalahnya hidup. Kita kadang-kadang boleh reda dengan takdir ni. Tapi nanti akan berlaku lagi takdir yang kedua, tentu kita susah nak terima pula. Maknanya hidup ni, banyak kali kita tak berapa setuju dengan takdir Tuhan. Tapi kalau Allah nak kita mendapat keredaan dia, kita akan jadi seorang yang reda dengan semua takdir Allah. Semua yang Allah buat, semua tak apa. Ketika itu, seseorang itu akan diredai oleh Allah. Ketika itu Allah kata kat dia, dia ni apa yang dia buat semua aku redha. Pasal semua hidupan dia redha pada Allah. Dalam satu hadis qudsi Allah sebut, man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i falyatlub rabban siwa'i wal yakhruj min tahti sama'i. Kata Allah, man lam yarda biqada'i, siapa yang tidak redha dengan qada'ku, wa lam yasbir ala bala'i, dan tidak sabar di atas balaku, falyakhruj min tahti sama'i, keluar daripada bawah langitku, wal yatlub rabban siwa'i, cari Tuhan selain daripada aku. Tu dia, tu habis murka Tuhan. Aku uji hang tak sabar. Uji hang, aku tentukan aku pada hang, hang tak redha. Hang nak marah kat aku. Hang tak puas hati dengan aku. Aku uji hang, hang tak sabar. Kata Allah, hang keluar daripada bawah. Hang keluar daripada bawah langitku. Nak pergi tang mana? Adakah bumi yang tidak ada langit Tuhan? Tak ada. Kita terpaksa berpayung di bawah langit Tuhan juga. Maknanya kita mesti ajak diri kita untuk redha dengan takdir qada Allah. Lagi satu, hang cari Tuhan lain daripada aku. Habislah, mana kita ada Tuhan daripada Allah. No? Cuba cari Tuhan daripada Allah, tak jumpa. Kita tak jumpa Tuhan lain daripada Allah. Kalau pergi cari Tuhan Buddha, Tuhan Hindu, tu bukan Tuhan, tu makhluk Tuhan. Yang Tuhan suruh cari ni, Tuhan selain dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jawapannya, kita tak ada jalan, melainkan kita hanya perlu pada dia sahaja.
Sebab tu dia sebut wa antumul fuqara'u ila Allah. Kamu semua fakir kepada Allah. Mana apa? Kamu semua perlu kepada Allah. Dah hampa pandai sangat, hampa settle lah COVID-19 No, soalan Sayyidina Muhammad. Ni kena belajar. Bukan semesti orang kena vaksin tak kena dah COVID. Bukan semesti orang yang tak ambil vaksin kena COVID. Tak semesti. Ni Tuhan nak ajak tauhid kat kita ni. Tuhan nak kita faham hakikat dia ni. Semua dia. Kita kena jadi doktor macam doktor dulu-dulu. Doktor dulu-dulu waktu kita budak-budak, kita pergi ambil ubat, doktor kata, kita usaha je. Yang bagi lega Allah. Doktor dulu-dulu. Ni doktor mula-mula tak keluar lagi. Tengok macam tu. Semua Allah. Bila kita sakit, jangan kita tertumpu dengan satu jenis ubat. Dengar orang habaq kata, sakit ni ubat ni. Kita lain pula orang kata, sakit ni ubat ni. Semua makan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal? Sebab ialah punca kepada kesembuhan. Jangan blok. Makan ubat ni ya. Hal lain tak boleh. Orang yang menahan orang makan ubat lain ialah orang yang menzalimi orang. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan setiap sakit itu ada ubat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita yang menghalang kesembuhan, kebaikan pada orang lain. Kita bercakap, kita kata kita mesti berfikiran terbuka. Bila kita bertindak, kita berfikiran sempit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, maka subhanallah, Tuhan nak ajak kita. Tapi kalau Tuhan ajak cara lembut ni kita tak faham, nanti dia ajak cara keras, baru nak faham kot. Na'udzubillah min dzalik, itu kita takut. Bila dia buat cara lembut tak faham, dia mengamuk esok, mampus kita. Bila dia mengamuk esok, tak tahulah kita nak cari bumi mana. Waktu tu tragislah akan berlaku dalam negara kita. Na'udzubillah min dzalik. Jangan zalim orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Mungkin kalau kita tak mau belajar, nanti pelajaran ini akan diambil oleh generasi kita yang akan datang. Faham? Kita ni nak kena belajar, tapi tak ambil pelajaran. Akhirnya, bila orang tanya pelajaran ni, dia akan berjumpa dengan pelajaran. Lepas tu, pelajaran ini akan dipelajari oleh anak cucu kita. Jangan buat macam nenek moyang kita hari itu. Tak ikut Tuhan, bantah Tuhan, lawan Tuhan. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, marilah balik kita tanam akidah. Sebenarnya Allah lah yang menyelesaikan semua perkara. Dia yang akan angkat penyakit ni. Dia yang akan angkat wabak ni. Maka bersungguh-sungguhlah kita pakat balik pada Tuhan ramai-ramai. Maya hajat, kita bertaubat, kita minta ampun, kita salah, kita bodoh, kita jahil, kita tak kenal dia. Ni bukan minat kenal engkau Tuhan. Tolong maafkan kami, tolong ampunkan kami silap. Macam tu kita kena balik. Bila settle dengan Allah, insya-Allah segala-galanya akan selesai, semuanya akan tamat, insya-Allah. Jadi saya ingat cukup cakap tu dulu.
pada pagi ini satu pelajaran penting, kebergantungan kepada Allah dan berdamai dengan takdirnya. Terima kasih kepada hamba Allah sekeluarga daripada Geluguk Pulau Pinang. Mudah-mudahan manfaat kuliah ini akan sampai kepada yang menaja ini insya-Allah, dan mereka terus mendapat rahmat, dan rahmat akan turun melimpah-limpah pada kita semua dengan keberkatan penaja dan menganjurkan majlis ilmu pada pagi ini insya-Allah. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نبر قلوبنا بهدايتك، اللهم نبر قلوبنا بهدايتك، اللهم نبر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك والعصر إلى العصر وتواصل بالحق وتواصل